tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada Puan Kencana untuk meneruskan bengkel pada malam ini. Boleh dengarkan suara Boleh. saya kat belakang? Boleh. Clear kan suara saya tak nak memberatkan drama malam ini, tak limat malam ini dengan informasi yang terlalu banyak, sebab informasi dia semua you can find dalam lambak tu. Tapi saya akan menyentuh beberapa perkara ketika dalam pembentukan seorang pengurus pentas. Pengurus pentas is not pengurusan pentas, pengurus stage management. Stage management maksud dia adalah Auda menguruskan pentas. Satu ketika dahulu pengurus pentas ini dilabelkan sebagai seorang tukang sapu, tukang buat kombi, tukang dia hanya yang duduk di tepi dia kadang-kadang dengan perlu juga. Okey dia rekod. Okey, let me see. Jadi saya berusaha membuang stigma tu, saya buang personal lama itu, di mana pengurus pentas tu dia umpama memegang skrip tapi nota dia sikit hanya boncai. Kadang saya pernah tengok tak ada apa-apa sangat dalam tu. So kita ubah dia menjadi orang iaitu tulang belakang. Saya punya konsep, saya punya teori tentang, bukan teori saya punya perumpamaan kepada SM, dia adalah mak. Apabila satu produksi bermula, ia umpama seorang bayi di mana semuanya ditengkapkan oleh seorang SM. Dia akan siapkan skrip, dia akan carikan director ke, dia bincang dengan director untuk mencari PM ke, cari pekerja ke benda, sebab mereka adalah orang yang pertama sekali dilantik, iaitu PM, SM, director oleh producer, ataupun mereka ini mencari producer, tapi dia mesti ada orang yang menjalankan all the paperwork. So this two person. Yang ini ialah PM, selalunya adalah SM yang dah terlebih pandai, dia jadi PM. Kalau SM tak ada, PM can take kerja SM anytime. Okay. Sekiranya saya pesan dekat my student, sekiranya SM itu mati, makanya dia tidak meninggalkan belang, dia tidak meninggalkan nama, tapi dia meninggalkan dia punya prombok. Tahu apa tu prombok? Pernah buat prombok? Adakah prombok anda seperti mana yang sepatutnya ia berlaku? Belum tentu lagi. Okay, belum tentu lagi. Okay. Tak semua orang mampu buat prombok at the moment. Sedangkan masa dekat US dulu saya belajar, saya tengok, saya terkejut juga. Wah, so dahsyat, so detail. Hanya orang yang gila detail itu akan menulis setiap tanda tu semua. Saya sendiri pun kena cincai je kan. Cik Syak dulu buat prombok dia lagi, kadang saya kata mana Q, sebab prom dia semua lam ni. Kalau apa-apa jadi kat dia SM, saya kata mak, habislah show. Sebab dia ingat semua. Saya tak ingat semua, saya tulis semua. Saya bukan jenis orang yang ingat semua, sesak kepala otak. Okay. SM ini jenis yang ingat semua. Dia kena ingat semua segala detail daripada masa rehearsal. Dia tengok daripada permulaan, ayat yang berubah, skrip yang dipotong, skrip yang ditambah, watak apa, perbuatan apa, keluar masuk ke apa, semua detail tu dia boleh ingat, sama ada dia tulis ataupun dia tak tulis. Yang paling dahsyat sekali apabila dia hafal dia punya tempo dan boleh lajukan tempo. Dia akan kena pasti rehearsal ini kenapa rasa macam lembab, tak ikut timeline, tak ikut kita punya perancangan. Dia akan berbincang apa patut kita buat sekarang ni. Yang kadang kita bila dah tengok pemilihan apa benda, dia ini salah satu personality dia berupaya meramal ya. Balik sekian get ready for your tuition. Begitulah you kena pesan dekat pelakon anda ketika dia di atas pentas. Memang ditetapkan oleh director apa pergerakan aktor tu di atas pentas, but to make sure that they follow it kepada setiap rehearsal. You kena ingat, aktor anda ni kadang mana-mana.
Siapa aktor kat sini? Okay. Aktor ni kadang-kadang dia ada mengada sikit. Kadang-kadang hari ni dia rasa nak bawa gaya Ella sikit. Tiba esok punya rehearsal, hari ni I nak bawa cara Awi. Bawa pula tiba-tiba. Boleh tak kau kekalkan masa tu tanya director, nak dia bawa watak yang mana ni, nak style yang macam mana? Dan dia kata, aku prefer dia bawa style Ella gitu. Maka dia jadi Ella juga. Kau kekalkan, aku dah tulis tu. Esok dia tukar lagi, dia bawa cara Awi. Hello, director kata kekalkan style Ella. Jangan ubah. Kalau dalam kontrak anda mengatakan sekian, dia kena mengekalkan apa itu. Sekiranya dia mengubah-ubah wataknya sehingga ke atas pentas, anda boleh menyarankan kepada produksi untuk memotong gaji ataupun memfirekan pelakon itu. SM punya nasihat. Dia SM seronok tak SM yang tidak mendengar? SM power dia besar, sangat besar. Mula-mula dia jadi assistant director. Dia dengar je director nak buat apa, keputusan director, dia pesan-pesan sikit, reminder tuan director, kita tinggal 3 minit lagi hendak berhenti rehearsal. Tak pun tuan director, kita ada lagi 5 saat lagi untuk break. Dalam time rehearsal dia ada power. Dalam waktu show dia dah ambil terus power director. Director sila duduk jauh-jauh. Saya nak buat technical rehearsal, full time rehearsal, dan jangan bagi mikrofon dekat director. Alamatlah awak punya technical direction, punya awak technical rehearsal awak tak siap-siap. Aduh je kata dia nak tukar. Siapa yang kat director kat sini, saya tahu dia terasa. Minta maaf, tapi ini pesanan saya. Bagilah peluang kepada pengurus pentas, ASM, kru, technical crew, board operators dan actor itu laksanakan apa yang dia dah rehearse. Dia cuba dulu waktu technical rehearsal, dia akan buat, dia cuba habis technical rehearsal, then only kita bagi mikrofon dekat tuan director. Sila bagi notes anda, tengok apa yang perlu kita ketatkan, apa yang kita perlu buang, apa yang kita betulkan. That's it. Jangan ketika technical rehearsal the director pegang mikrofon, kejap, tukar blocking, tukar ni. I don't think so. Sampai bila tak habis. Saya dah test dulu dah. Keuntungannya saya kerana mengajar dekat UiTM itu, saya ada banyak sampling saya boleh buat, banyak case saya buat, saya test setiap director. Director ni sibuk lah nak mikrofon. Jangan bagi. Saya test. Kadang-kadang terlepas, siapa bagi mikrofon dekat dia. Pegang blocking. Sampai SM pun kata, I quitting. Saya nak berhenti, saya tak sanggup lagi. Aku kata dekat WhatsApp, you dah buat okey, don't worry. Saya punya apa ni ASM yang saya lantik pada hari itu, assistant saya ialah Ruhil Alina Roslan. Dia lagi kecil daripada saya, tinggi dia ni je. Tapi dia power buat SM. Dia senyap-senyap, dia dah pergi kat mana, kau ni kenapa? Dia dah marah budak tu. Bila masa kau marah dia? Ada tadi bila dia cakap tu saya marah lah dia. Tunggu je dia ambil master, dia masuk mengajar, okey juga lah. Dia pendek, kecil tapi dia power. Budak-budak semua takut dengan dia. Sebagaimana budak-budak takut dengan saya. Saya takut dengan apa? Saya tak kisah. Saya cuma terlebih tegas. Triple S. Tegas. Kau apa buat? Ada masa saya kata, kerja saya adalah memastikan semua orang buat kerja. Maksud dia responsibility anda tu apa? Backstage anda buat apa? Dekat depan. SM dia bukan duduk, selalunya dia bukan duduk backstage, dia kena duduk depan. Ini show, dia tengok. ASM kat sini ni. Dengan peralatan yang sesuai, contohnya talkback, dia akan cakap, okay, standby crew, standby lighting, standby actor, standby prop lah, and standby go. Itu dia cakap. Dia dah tengok buku dia standby go. Dia cakap yang tu je. Orang belakang ni bersilat-silat.
Aktor tak sabar ni watak ni waktu tu ialah scene perang. Siap dengan pedang-pedang semua, tak sabar ni, energi dah tinggi ni. Cepat marah. Jangan tahan. Saya suka jadi ASM. Saya ASM seronok kat belakang tahan juga. Okey, step by go. Seronok jadi ASM. ASM kat belakang kau jaga sini, jadi kau dapat pegang aktor lagi. Depan ni tak dapat. ASM dapat. Jadi dia di kiri kanan. ASM yang power, ASM nombor 1. Dia ni wajib datang setiap rehearsal. Wajib. Dia akan assist SM everything. Dia apa benda yang patut dia kena buat ke, katalah ASM bagi tu sibuk ke benda ke, dia jaga prop, dia jaga ni, jaga tu semua, everything. Ketika rehearsal dia akan jaga all the cues, prop, whatever, semua bukannya orang prop people. Orang prop people dia supply sahaja. Dia akan jaga benda tu keluar masuk. Okey. Pagi ni prop dia akan bawa. Macam sama saya belajar dulu, dia akan bawa, dia ada satu peti prop berapa bla bla bla, tulis cantik ni, sebab cerita Lion King tu dipersembahkan beratus kali. Takkan nak edarkan tulisan kau yang tak cantik tu. Makanya dia type cantik-cantik sebab dia ada 6 SM yang bergilir-gilir dalam masa seminggu ataupun sebulan itu untuk menggunakan skrip yang satu ini yang telah dicetak untuk beberapa show dan berkeping beberapa buku Q ni. Buku promo ni telah dicetak beberapa. Sebab setiap kali pakai cukup sebulan, hancur, tangkal, cabut. So ada yang fresh one, ulang je, dia relax je. Okey, step sebut aja. Tapi kena ingat, kita bukan mechanical. Kadang kala show ni tiba-tiba, contohnya Lion King tu lah, nak naik zirapah, tahu zirapah ni, zirapah dia dibuat daripada orang yang memakai kostum dekat kepala dia. Lepas tu tangan dia ada pegang steel, tahu steel kayu tu, badan dia macam ni, dekat lutut dia pun ada steel. Kat sini dia terlipat macam ni badan dia, maka jadilah seekor zirapah. Ekor zirapah. Nak naikkan binatang ni 15 minit. Dia pasang ketika dia terbaring. Macam kuda jatuh dia terbaring macam ni kan. Okey, nak naikkan dia macam mana? Oleh dah fikir. Kena pakai je tolak ke apa, tarik keren, kena tegakkan dia. Sama juga dengan jenis zirapah buatan manusia ini, makanya dia kena ada taruh ni, tarik, tegakkan dia daripada dia terbaring, tegak. Dah kau standby dah tu. Kalau terbalik ke benda ke, nak ada 15 minit nak tegakkan sebab nak tunggu voice turun, ikat, naik. Lepas tu orang yang nak buka kan ni tinggi sini. Kau rasa ada orang cukup tinggi nak buka, kena ada tangga, bawah tangga pula. So it's not that easy. Apabila awak punya kostum, awak punya prop, awak punya set stage punya prop semua tu besar, gedabak dan payah nak dibuat tu, maka kau kena fikirkan, please do not have any mistake or mishap. Contohnya juga kalau memeriksa keliling, kamu ada peringatan pada diri, please preset everything. Habis show, check everything again. Ada dalam peruntuk anda? Tak ada. Betul? Tak ada. Tidak pernah terfikir nak buat macam tu kan. Jadi benda-benda tu kena ada checklist. Yang saya belajar ketika di sana, always check for everything. Very OCD. Right? Always keep clean everything. Antara dia masalah yang saya pernah terima kat sana dulu ialah apabila set itu memerlukan pemecahan pinggan yang banyak. Pula dah. Pinggan-pinggan itu saja dipecahkan menggunakan butter. Orang prop mengeluh, butter mahal. Oh, butter is so expensive and they want the whole mold sebanyak ni di atas pinggan. Mahal lah Nana. Bahkan nak bajurin. Aku cakap, tak terfikir. Yalah, macam mana you save our lives? Benda senang kot. Lepas tu masalah aku tak habis lagi ni. Sibuk nak membata segala pinggan, lepas tu nak menyapu semua segala, lantai berminyak tu kau tak fikir. Jadi saya kata macam ni,
Bila masa ni, time ni, siapa nak pergi kemas semua ni? You tahu tak, saya nak kena mop air panas, taruh sabun, mop lantai supaya pelakon tidak